sedar tak sedar kita, faedah mata ni besar, untuk akhiratnya ada, untuk dunianya ada. Maka apa peranan kita tentang mata? Dan bermula mensyukurkan mata itu. Tengok, mensyukurkan mata. Kita nak syukur nikmat mata Allah Ta'ala beri kepada kita ni, maka apa tanda kita syukur? Nak terima kasih, ya Allah, saya terima kasih kepada Allah kerana beri mata kepada saya. Apa cara kita terima kasih? Memelihara daripadanya tiap-tiap melihat yang haram. Terima kasih Allah Ta'ala beri mata kepada kita, jangan tengok benda haram. Itu tanda terima kasih. Tak payah tulis surat kepada Allah, tulis surat kepada Tuhanku yang Maha Mulia, terima kasih kerana beri mata. Ada orang buat lagi tu? Ada orang tak puk dia panggil. Makin apa lagi ni? Jadi Tuhan ni terima kasih. Tanda kita terima kasih kepada mata kita ni, pada Allah Ta'ala yang beri mata, syukur kita jangan melihat benda yang haram. Seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya, tulis itu hambanya, sahayanya mana hambanya, dan mahramnya. Letak baris, mahramnya iaitulah orang-orang keluarga yang terdekat dengan dia. Tengok mak dia, tengok adik-beradik dia, tengok mak saudara dia, itu tak apa kita tengok. Jadi tanda kita syukur kepada Allah Ta'ala apa dia? Jangan tengok benda haram. Jangan tengok perempuan-perempuan yang ajnabi, yang tidak halal, yang apa ni, lain daripada isterinya, lain daripada hamba dia, dan lain daripada mahramnya. Mahramnya orang yang haram nikah dengan dia. Itu makna mahram. Apa arti mahram? Orang yang haram nikah dengan kita. Siapa dia? Siapa orang haram nikah? Ibu, nenek, lagi tok ye, mak saudara, anak saudara, adik-beradik, itu semua dipanggil mahram. Mahram. Dan seperti melihat akan muda belia. Siapa dia muda belia ni? Orang kanak-kanak ni, kanak-kanak yang apa ni, orang panggil apa ni, kanak-kanak, budak-budak lah, yang tak ada janggut lagi, tak ada misal lagi, tu dia panggil muda belia. Jadi tengok, setengah orang ni minat ke budak-budak laki-laki, tak minat ke orang perempuan, ada lagi. Dan seperti melihat akan aurat laki-laki. Tengok aurat laki-laki. Aurat laki-laki ni, di mana aurat kita? Di antara pusat dengan lutut. Tak sudut kira lah bahan ada pandangan tu pandangan, tak payah. Kita ambil yang asal kita ni, di antara pusat dengan lutut. Jadi kalau kamu ni pergi duk main, pergi tengok orang main, ataupun kita sendiri nak main bola, nak main apa, pakar buka aurat, itu haram tengok aurat orang tu. Itu jangan, ingat baik-baik, jangan duk tengok aurat. Maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau. Maka sentiasalah pelihara, jaga mata kita daripada memandang kepada benda-benda yang haram. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Tengok nombor 1 di bawah, di nota kaki dia panggil tu, surah An-Nur, surah An-Nur ayat 30. Rakam tu maknanya bilangnya ayat yang ke-30. Artinya bersabda olehmu. Jadi bermula lepas pada artinya letak kurungan situ. Itu maksudnya, maksud ayat itu. Qul, katakanlah, sabdakan oleh kamu ya Rasulullah, bagi sekalian orang yang beriman, bagi tahu apa pada orang yang beriman, pejamkan oleh kamu akan mata kamu, tunduk mata kamu. Pejam itu maksudnya tunduk. Kalau pejam jalan langgar orang pula. Tundukkan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya, nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu. Jadi Allah Ta'ala perintah supaya Nabi bagi tahu, suruh kita tunduk pandangan kita. Kalau tengok orang-orang yang tak baik, bukan mahram kita, tunduk mata, jangan tengok dia. Ini masalah hari ni, kita duduk tengok gambar dalam TV, dalam surat khabar. Orang tengok TV ni memang nak tengok. Lepas tu pelakon-pelakon dia mahram kita ke tu? Makcik kita pelakon tu? Tak.
tak tutup auratnya dengan janguknya dengan lengkapnya, maka bila kita tengok pada orang itu sudah dikira tengok orang-orang yang ajnabi, orang-orang yang tidak halal dengan kita. Jadi maka itu sudah dikira maksiat. Itu arahan yang pertama, tunduk mata. Dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara faraj mereka. Letak bagilah faraj. Faraj mereka makna kemaluan mereka. Tengok, jangan tengok kemaluan. Suruh jaga mereka akan kemaluan mereka. Bila Allah Ta'ala perintah macam ni, Nabi kita perintah macam ni, nascaya orang-orang yang beriman itu memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia. Jadi orang-orang mukmin jaga faraj dia. Jangan apa ni? Tidak melakukan zina, tidak melakukan perkara-perkara yang mungkar. Dan yang demikian memelihara faraj dan mata tadi itu lebih baik bagi mereka itu. Bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu akan dia. Semacam dengan yang zahirnya. Jadi Allah Ta'ala tahu hak batin, hak tersembunyi sama dengan hak zahir. Bagi ilmu Allah Ta'ala, orang ni buat benda tersembunyi dengan benda zahir sama ya bagi Tuhan. Bagi kita makhluk ni sama tak sama? Tak sama. Kita tengok yang zahir je, yang batin nampak tak nampak? Tak nampak. Jadi pasal itulah kita boleh sembunyi daripada makhluk, tapi ingat kita tak boleh sembunyi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habislah terjemahan dan huraian ayat, tafsir ayat sekat tu, sakat zahirnya itu. Maka membalas dia akan mereka itu atasnya. Jadi dia campur semua ni. Terjemahan ni dia campur di antara terjemahan ayat dengan huraian ayat. Jadi insya-Allah taala ana akan usahakan kita ini kita tahqiq semula, susun terjemahan dengan huraiannya dan huraian syarah Abu Anas kepada penawar bagi hati ini kita akan syarah melalui apa yang kita hurai di sini dan juga akan bertulis insya-Allah. Pengajaran ayat itu apa dia? Tanda kat tepi itu pengajaran ayat. Ada pada ayat ini, maknanya terdapat dalam ayat yang kita baca ini, ayat 30 dari surah An-Nur ini. Surah An-Nur yang kita belajar ini, kebanyakannya dalam ayat An-Nur ini ayat-ayat yang menyuruh tentang adab, peraturan hidup kita dengan sama-sama kita dengan keluarga dan lain-lainnya. Memang cukup cantik lah, cukup cantik. Tafsir surah An-Nur ini patut sangat dipelajari dan dihurai secara terperinci maksudnya. Ada pada ayat ini, maknanya terdapat dalam ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Jadi ayat yang 30 ni ada peraturan-peraturan, ada peringatan dan ada amaran kepada kita daripada melakukannya benda-benda yang tidak baik. Cuba kita lihat tanda situ. Maka ada pun mengajar adab. Jadi pengajaran ayat yang pertama dalam ayat yang kita baca ini, iaitulah tentang adab. Apa dia adab yang kita belajar? Maka firman Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Sebeda olehmu bagi sekalian yang beriman, nascaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya. Jadi ayat tadi qul lil mu'minin tu setakat tu yaghuddu min absarihim. Jadi apa dia pengajaran dia? Dan dengan ini perkataan qul, arahan Allah Ta'ala ini menyuruh Allah Ta'ala akan hamba-Nya dengan berkelakuan yang baik. Allah Ta'ala minta supaya kita berkelakuan baik, beradab sopan. Adab sopan yang adab yang mulia. Apa dia kelakuan baik itu? Iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram. Mata kita pelihara daripada tengok benda-benda yang tak baik, dan memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Dua perkara. Maka wajib atas sekalian hamba itu makna kita lah, hamba Allah Ta'ala ni, menjunjung perintah Tuhannya. Wajib kita ikut arahan Allah Ta'ala ini. Dan jika tiada tak ikut arahan, nascaya adalah ia jahat perangai
Allahu Akbar. Dan patut ia dimurkai dan diseksa. Patut tak patut? Patut. Allah Ta'ala bagi peringatan kepada kita. Tiba-tiba kita langgar undang-undang, tak ikut peraturan, maka orang ni berhak untuk diseksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengajaran yang kedua, dan adapun Allah Ta'ala beritahu dalam firman-Nya, yaghuddu min absarihim, tu bermula mereka demikian memejamkan mata dan memelihara para itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Apa Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini? Allah Ta'ala memberitahu dengan ini perkataan. Jadi bahasa-bahasa lama. Jadi Allah Ta'ala beritahu, beri peringatan dengan firman-Nya ini atas bahawasanya memejamkan mata dan memelihara faraj itu keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Tengok sini. Dua perkara. Yang pertama, tunduk pandangan. Yang kedua, jaga faraj. Ini dua perkara ni kalau orang ni buat, orang laksanakan dia, maka menjadi sebab untuk bersih hati. Betul tak betul? Sangat betul. Sebab apa hati kita ni kotor? Sebab mata tak tunduk, duk tengok maksiat, tengok benda mungkar. Bila kita tengok benda mungkar, hati kita ni akan dititik dengan titik hitam. Tengok mungkar, titik. Akhir sekali hati kita berselaput, yang menyebabkan cahaya iman nak masuk tak boleh. Tertudung hati dia. Itu dipanggil ran, berkarat, berdaki. Itu di antara. Dan adapun mana huraian yang ketiga dalam ayat ini. Dan adapun menakutkan, maka firman Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan yang batin. Mana yang menakutkannya? Innallaha khabirum bima yasna'un. Allah Ta'ala tahu semua apa yang kamu buat. Jadi ayat ni seolah-olah amaran. Kamu jangan buat benda mungkar, kamu jangan buat benda tak baik, aku tahu. Itu dia panggil amaran. Jadi macam kita ni lah, kalau kita duduk dia kita buat benda tak baik, tiba-tiba ayah kita beritahu, bagi isyarat, kamu pergi mana semalam tak ada di rumah, ayah tahu mau pergi mana. Berasa malam nak pergi tak pergi? Tak pergi dah, warak dah malam ni, tidur awal lagi. Jadi Allah Ta'ala beri peringatan kepada innallaha khabirum bima yasna'un. Tengok ayat ni cukup pelik tuan-tuan muslimin dan muslimat. Bila Tuhan larang suruh kita tunduk pandangan, satu. Yang kedua suruh jaga faraj. Pandangan, jaga faraj. Mu ni aku beri kawalan. Mana kawalan dia? Innallaha khabirum bima yasna'un. Allah Ta'ala mengetahui, tahu semua perbuatanmu. Jadi ada kawalan tak ada kawalan? Ada. Bila kita merasai, menjiwai bahawa Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat, maka kita akan tunduk pandangan kita. Faraj kita akan jaga. InsyaAllah Ta'ala kita akan selamat. Jadi maka bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin barang yang mengerjakan kamu dengan dia, seperti mengetahui ia akan zahirnya, maka selagi akan membalas ia akan dia. Jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Dan jika ada ia kejahatan, maka membalas ia dengan seksa dan api neraka. Wal iyazu billah.